Kita akan belajar tentang blur. Okay. Blur ataupun ada orang panggil dia bokeh ataupun anda blur. Okay. Yang kita belajar adalah blur pada Photoshop. Okay. Jika melihat pada desktop anda, saya telah membuka satu image di sini. Okay. Image ni sharp, dia tidak blur. Okay. Untuk membuat blur pada gambar anda, ia terletak pada bahagian menu, filter, blur. Dan terdapat banyak pilihan blur di sini. Okay. Saya cuma akan tekankan teknik-teknik blur yang selalu digunakan. Okay, kalau diperhatikan 3 item yang di atas ni adalah blur, fungsi blur baru yang ada pada Photoshop CS6 sahaja dan tiada pada Photoshop CS5. Okay. Sangat menarik. Okay, kita akan belajar 3 item yang di atas ni. Kita akan belajar pada Gaussian blur, lens blur, motion blur dan radial blur. Okay. Jangan sampai blur. Okay. Yang pertama saya pergi kepada fill blur yang hanya terdapat pada Photoshop CS6. Dia akan terbuka satu panel window baru di sini seperti plugin. Okay. Yang kita buat ni adalah fill blur. Fill blur saya tidak nampak sangat kegunaan dia, tapi ia membolehkan anda membuat blur ataupun opacity blur yang berbeza pada bahagian-bahagian lain gambar anda. Contoh saya letakkan point ni sebelah sini. Okay, anda boleh mengubah blur dengan menekan atau mengubah bahagian bulatan ni. Okay. Sama ada lebih atau kurang, ataupun anda boleh ubah di bahagian sini. Okay. Contoh saya letakkan, jika anda melihat pada nombor sebelah kanan ni, 27 pada bahagian atas ni. Kemudian saya buat satu point lagi di sebelah sini. Saya ubah dia mungkin lebih ataupun kurang. Lebih. So, jika anda perhatikan pada image saya ni, akan terhasil 2 blur yang berlainan. Maksudnya, quantity blur yang berlainan. Yang kiri ni lebih, yang kanan ni kurang. Dan anda boleh buat lebih daripada 2 point. Dan anda boleh mengubahnya mengikut cita rasa anda. So, ini adalah fill blur yang terdapat pada Photoshop CS6. Berikutnya, kita pergi kepada Irish blur. Saya pun tak tahu apa makna Irish. Ini mungkin Irish negara ataupun bangsa di negara Irish. Okey, Irish blur, anda boleh merubah saiz bulatan ni mengikut apa yang anda inginkan. Okey. Kemudian anda boleh merubah blur yang berada di sekitar luar bulatan tu. Okay, maaf saya perlu undo tadi blur yang pertama ni, saya uncheck. Okey, ni blur Irish blur. Jika anda perhatikan bahagian luar bulatan yang saya ubah saja tadi, dia semakin blur. Apa yang terhasil adalah pada bahagian tengah, blurnya sharp. Jika anda ingin merubah kawasan blur anda, anda boleh tolak atau boleh klik titik tengah ni dan anda boleh ubah pada contoh bahagian atas ni. Dan bahagian atas ni saja yang sharp dan sekelilingnya blur. So, itu adalah Irish blur pada Photoshop CS6. Berikutnya kita pergi kepada tilt and shift blur. Ini adalah unik. Biasanya di kalangan fotografer dia membeli plugin untuk tilt and shift, dan Photoshop kali ini memberikan percuma. Okay, saya pergi pada tilt and shift. Okay, tilt and shift sebenarnya untuk mendapatkan blur yang asli, anda perlu menggunakan lens khas tilt and shift untuk mendapatkan blur sebegini. Kali ini dia disediakan di Photoshop CS6. Okay, tilt and shift, maaf jika perkataan saya agak pelat. Okay, tilt and shift, gambar anda akan kelihatan seperti miniature ataupun seperti kecil begitu. Okay, dengan menggunakan teknik ini. Okay, anda boleh mengubah saiz, jarak, ketebalan dia, ketinggian dia dengan mengubah line ni. Ataupun jarak blur anda, lebar dia, bahagian atas ataupun bahagian bawah. Dan kuantiti blur anda sama ada anda boleh ubah di bulatannya ataupun pada bahagian ini. Okay. Ataupun anda boleh ubah distortion. Arah blur anda tu. Okay. Saya berminat dengan tilt and shift ni. Okay. Saya klik OK pada bahagian atas ni. Apa yang terhasil, gambar saya tidak menggunakan lens
tilt and shift, dan hasilnya seakan-akan menggunakan lens tersebut. So, seakan-akan gambar saya menjadi miniature. So, ini adalah tilt and shift. Saya suka. Okay. Saya reset hasil kerja saya. 12. Kita pergi kepada blur yang berikutnya. Okay. Selalunya saya galakkan anda duplicate layer anda sebelum buat kerja, dan anda boleh melihat sebelum dan selepasnya. Saya duplicate satu layer di sini. Okay. Kita pergi kepada filter, blur, Gaussian blur. Gaussian blur adalah blur yang selalu digunakan untuk efek-efek lens blur, ataupun orang yang ingin memblurkan gambar walaupun lensnya tidak boleh menghasilkan blur yang maksimum. Okay, ini adalah lens blur. Gaussian blur. Okay. Anda boleh ubah radiusnya mengikut citra rasa anda. Okay, saya kembali. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu blur, lens blur. Lens blur, sekiranya anda ingin meniru blur yang pada lens anda, okay, mungkin lens 85mm, 70-200 dan sebagainya, tapi anda perlu tahu bagaimana bentuk blur yang dihasilkan oleh lens-lens tersebut. Okay, anda ada banyak pilihan di sini. Ini adalah contoh blur, dan anda boleh mencuba satu persatu. Anda boleh mengubah blade dia, rotationnya, noise dan banyak lagi. Kita boleh cuba satu. Saya pilih hexagon. Mungkin radius saya tinggikan. Okay, itu yang terhasil. Dan jika saya ubah blade curve dia, tak nampak perubahan. Dan mungkin saya ubah arah rotation blur tu. Mungkin anda boleh menaikkan kecerahannya. Kita tambahkan radius. So, ini adalah contoh lens blur, ataupun anda ingin mentiru ataupun mencipta lens blur anda sendiri supaya nampak lebih realistik. So, ini adalah caranya. Gunakan filter lens blur. Okey, berikutnya saya pergi kepada blur, motion blur. Jika anda biasa ataupun tahu teknik menggunakan panning, mengambil gambar menggunakan teknik panning, dan blur yang motion blur telah membantu anda meniru ataupun seakan-akan anda menggunakan lens atau teknik panning mengambil gambar. Setelah anda membuat editing kepada gambar anda, ia akan menjadi hasil seperti anda mengambil gambar ini dengan teknik panning. Okay, seperti ini. Okay. Saya tunjukkan bagaimana saya mengedit gambar ni supaya kelihatan teknik panning. Okay. Saya buat masking. Okay, biarkan saja masking putih. Saya pergi kepada brush, saya tekan B. Okay, saya perhatikan bawah, brush saya putih, saya tekan X, saya tukar kepada hitam. Saya mau seperti bas ni kelihatan bergerak atau kelihatan laju. Okay. Opacity 51% dan saya brush. So, ini adalah motion blur. So, dengan teknik ini anda boleh meniru teknik mengambil gambar panning. Okay. Bukan panning. Okay. Saya revert hasil kerja saya semula. F12. Kemudian saya Ctrl J, duplicate layer saya. Pergi kepada filter yang seterusnya, iaitu blur, radial blur. Radial blur anda ada dua pilihan di sini. Baik sekali, filter, blur, radial blur. Dia pergi pilihan ni seperti zoom dan spin. Okay. Ada tiga jenis pilihan, sama ada kualiti yang terbaik ataupun good draft. Okay, saya pergi kepada yang best ni. Dia seperti zoom burst jika anda menggunakan teknik zoom burst semasa mengambil gambar, ataupun anda rotate lens anda semasa anda mengambil gambar. So, ini adalah cara editing pada Photoshop untuk meniru teknik-teknik seperti itu. Okay. Saya pergi kepada spin. Mungkin anda boleh mengubah jumlah kelajuan spin anda seperti ini, dan anda boleh cuba. Saya klik OK. So, efek-efek yang dihasilkan oleh blur berbeza. So, anda perlu tahu bilakah
ataupun apakah blur yang anda perlu gunakan untuk efek yang anda perlukan semasa editing. Mungkin seperti gambar portrait, anda tidak memerlukan editing sebegini, radial blur ataupun motion blur. Okay, anda hanya perlu menggunakan Gaussian blur. Okay. Dia akan hasil sebegini. Okay, ini adalah untuk gambar-gambar kreatif. Sebaliknya, jika kita pergi kepada filter, blur, radial blur, saya tukar kepada zoom. Okay. Ubahkan zoom ni supaya agak tu. Anda boleh mengubah panel ni supaya anda boleh mengubah arah zoomnya. Okay, pada bahagian sini. Anda klik OK dan anda boleh melihat hasilnya. Ia seperti teknik zoom burst. Komputer anda memerlukan prosesor yang cukup kuat untuk memproses editing sebegini. Okay, ini adalah gambar yang terhasil. So, efek-efek ini anda boleh gunakan untuk berkreativiti dengan image-image yang anda ada. Saya undo. Okay. Saya tunjukkan teknik bagaimana menggunakan blur pada portrait. Okay, buka satu image. File, open. Pada folder yang saya sertakan dan buka gambar ini. Maaf, tak boleh. Saya kena open. Okay. Saya duplicate layer. Ctrl J. Okay, saya pergi kepada tadi filter. Blur. Gaussian blur. Okay. Dah pilih opacity blur yang anda inginkan. Kalau boleh biasa realistik yang boleh. Jangan nampak seperti kartun. Okay, selepas itu saya buat masking. Mungkin saya invert dia. Saya mahukan dia terbalik dan saya mahu melihat. Saya mahu mengeluarkan bahagian yang saya mahu keluarkan bahagian yang blur saja. Okay, saya pergi kepada brush. Saya tekan X tukar dia kepada putih kerana kita punya masking berwarna hitam. Saya besarkan brush saya. Saya mahukan muka saja yang sharp. Okay, saya boleh blurkan bahagian. Okay, opacity 100%. Hardness saya kurangkan supaya ia tidak sharp. Okay, dan saya tarik. Menggosok. Alhamdulillah menggosok. Okay. Masking sekiranya anda rasakan ada bahagian anda terlebih, anda boleh tekan X mula. Anda tukar kepada hitam dan anda boleh undo kejap atau boleh edit ni supaya ia hilang. Okay. Ini adalah salah satu cara menggunakan blur pada image anda. Dan terdapat banyak lagi cara anda boleh menggunakan blur